Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Mas'ad, 282343 pelajar daripada UUM Universiti dalam Malaysia akan membuat seorang warga negara Indonesia yang telah berkhidmat di Malaysia selama 15 tahun iaitu bagi melengkapkan subjek SCCA 2043 iaitu komunikasi antara budaya. Tujuan pembuat ini adalah bagi mendapatkan pengalaman komunikasi antara budaya di negara mereka dan semasa berada di Malaysia. Okey, bagi melanjutkan pembuat ini, saya memperkenalkan individu yang hadir pada hari ini adalah dikenali sebagai Turni binti Musdan. Okey, santai-santai saja. Okey, jadi kita akan mulakanlah berkenaan dengan latar belakang Puan Turni, sudah berkahwin atau belum, usia umurnya berapa, dan anaknya berapa, dan kerja di mana. Okey ya? Okey, boleh ya? Okey. Okey, yang pertama sekali saya nak kenal lah apa tu nama penuh Puan Turni. Turni binti Musdan. Okey, Turni binti Musdan ya. Atau lebih dikenali sebagai Puan Turni lah. Ya, Okey, berusia 41 tahun yang berasal dari wilayah Sampang, Jawa Timur. iya. Puan Turni sekarang bekerja dengan syarikat apa? Syarikat Syahrul Syukur. Syarikat Syahrul Syukur lah. Iya. Iaitu syarikat pembersihan kan? Iya. Okey, jadi saya tanya dalam belakang Puan Turni lah. Okey, Puan Turni telah berkahwin dengan seorang circle yang warga Indonesia juga. Indonesia. Okey, sudah berapa lama kahwin? Sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Sudah lama ya. Sudah lama. Kenalnya di Malaysia atau di Indonesia? Indonesia. Di Indonesia. Berkahwin di Indonesia. Okey. Nama suaminya nama apa? Yusof Yusof. Okey. bin Haji Abdullah. Bin Haji Abdullah. Abdullah. Umurnya? Umurnya 51. 51 tahun dah sekarang lah. Anggaran saja saya. Sekarang dia suaminya ada di Malaysia atau di Iya, di di sini. Malaysia? Bekerja di mana? Dia renovation pindah-pindah. Oh, ni tukang lah. Oh, pertukangan lah. Iya, iya. Kontraktor pertukangan. Kontraktor. Maksudnya ada di Kuala Lumpur lah. Iya. Sekitar Kuala Lumpur lah. Okey, kenalnya di melalui mana? Maksudnya orangnya kira kah? Ibu bapa kira kah ataupun Iya, ibu bapa kita. kira? Oh, sama juga di sini ya. Orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu, betul. Melalui pengenalan ibu bapa. Iya. Suaminya asal pun orang Sampang juga. Sampang. Oh, okey. Okey, pendidikan Tapi dia sudah ada penduduk tetap sini. oh, dia sudah jadi penduduk tetap. Tapi ini PR. oh, PR itu IC merah kan? Iya. Oh, okey. Okey, pendidikan tertinggi di sana? Saya. Masa kalau sekolah sini menengah. Menengah atas lah. Menengah saja. Menengah, sekolah Iya. menengah. Ingat tadi ya nama sekolah? Sekolah saya Al-Arifin. Al-Arifin. Sekolah agama juga? Agama. Oh. Kalau kat kampung kebanyakan agama Agama lah. Dia bukan dipanggil pesantren? Iya, pesantren. Pesantren lah atau lebih pesantren. Oh.
Di kawasan Jawa Timur juga. Sama. Oh. Pesantren apa? Pesantren macam sebelum ni Batal ke apa? Tak, Al-Arifin. Oh, pesantren Al-Arifin. Al-Arifin. Oh, okey. Nama saya punya sekolah lah Al-Arifin. Okey, okey. Pontoon ni telah datang ke Malaysia sejak bila? 2005. 2005. Masa tu datang, masa tu telah berkahwin ke ataupun masih bujang? Belum. Belum kahwin? Belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi masa tu? Oh, masa tu datang belum kahwin, lepas tu balik kahwin. Saya ni. ya. Oh, Saya masa balik tu kampung. datang sudah berapa lama? Tinggal Sama ni? pakcik saya datang. Oh, naik apa? Kapal terbang. Kapal terbang ah? Ni yang turun KL ya? Ya. Okey. Bersama datang bersama pakcik ya? Pakcik saya. Sekarang kalau 2005, sekarang sudah 2022 lah. 17 kot. 17 tahun lah, hampir 17 tahun lah. Ya. Sekarang menetap di mana? Taman Maduri. Taman Maduri ya? Ha. Taman Maduri. Flat kan? Flat. Flat. Ya, flat Taman Maduri. Ya. Yang atas. Okey. Pada permulaan datang ni bekerja sebagai apa? Saya sama pembersih. Oh, Ustaz awal apa pembersihan lah? Ah, Oh. Maksudnya masa datang sini ada pakcik lah? Ke tak ada orang, tak ada apa tu? Ada pakcik ya? Saya. Oh, okey. Saudara mara saya lah sini. Oh, ada di sini lah. Oh, okey, okey. Masih ada di sini lah. Lepas tu bekerja sini hampir berapa tahun? Dah pulang? Dekat sini SPRA. Tak, kerja di Kuala Lumpur semasa datang pada peringkat awal tu. Peringkat awal, Ah. saya duduk sini dalam 3 tahun. Okey. Lepas tu balik. Okey. Lepas tu balik lagi sini. Okey. Maksudnya 3 tahun balik sana kahwin? Belum lagi. Oh, tak kahwin, balik sana berapa lama? Kalau duduk sana saya dalam 3 bulan macam tu. Oh, 3 bulan. Lepas tu datang sini lagi. Oh. Lepas tu balik 2 kali, lepas tu kahwin. Oh, kahwin tahun bila? 2011 kot. Macam tu. Oh, okey. Kalau tak silap lah. Tak pernah tengok surat nikah. Lupa dah. 2011. Di mana? Di kahwin di Sampang lah. Ya. Okey. Okey. Itu sini sebenarnya berkenaan dengan latar belakang lah. Ha? Ya. Jadi okey, yang seterusnya saya nak tahu berkenaan dengan okey, agama yang dominan di sana. Maksudnya agama yang terbesar di sana adalah Islam. agama Islam Hmm. Okey, kalau nombor 2 terbesar tak tahu tapi yang terbesar adalah agama Islam. Islam. Sebab Indonesia ni padat kan dia dunia ni kan. Ya. Tapi sana pun sama macam sini lah. Macam-macam agama kan. Macam-macam Hindu agama. ada, Oh. Kristen pun ada. Okey. Tapi yang lebih besar tu Islam. Islam besar lah. Okey, apakah yang membuatkan Puan Tuni berpindah datang ke Malaysia? Apa yang membuatkan? Sebab dekat sana tu susah lah saya nak dapat kerja. Betul. Jadi saya pergi merantau lah dekat sini. Oh, nak datang ke sini. Iyalah. Okey. Maksudnya sekarang tapi sekarang ni masih orang datang ke Malaysia untuk bekerja ke ataupun masih Ya. lagi ya? Masih banyak susah. lah. Masih banyak. Kalau dekat macam kampung-kampung lah. Ah. Macam tak sekolah tinggi. Ah, Susah lah nak susah. dapat kerja. Oh. Jadi faktor pekerjaan tu agak sukar lah dapat di sana lah. Ya. Di Malaysia Kalau di lebih kampung banyak. saya lah. Oh. Kalau di bandar-bandar saya pun tak tak pernah. tak tak pergi. pernah. Betul. Okey. Okey, apakah yang mendorong
Puan Turni untuk bekerja? Yang mendorong saya. Apakah yang mendorong? Maksudnya apa yang membuatkan Puan Turni ni nak bekerja di Malaysia? Pasal saya dah ada orang tua, Okey. ada bapa, mak Okey. saja ada. Jadi saya nak bagi tolong mak lah untuk bagi dia rezeki lah buat dia Okey, dah. saya jadi ibu bapa lah. Uh-huh. Maksudnya tiada ibu bapa ke ataupun? Ada, ibu ada. Oh, ibu ada. Bapa tak Oh, ada. bapa tak ada. Jadi saya nak tolong ibu saya lah. Jadi saya mencari pendapatan sendiri ya, Iyalah. untuk menyara ibu lah. Ibu umurnya berapa? Sekarang ibu saya agak-agak lah 70 lebih ya. Masih kuat lagi lah. Kuat lagi lah, InsyaAllah. Habis kalau datang sini, di sana siapa yang jaga ibu? Adik-adik. Adik dah. Oh. Masih dalam jagaan adik lah. Adakah Puan Tuni menganggap Puan Tuni seorang yang berdikari? Maksudnya seorang yang ialah keluar dari Indonesia, datang ke Malaysia, lepas tu bekerja, lepas tu menyara keluarga. Jadi anggap sebagai seorang yang berdikari lah. Iyalah. Betul lah. Jadi siapa lagi nak tolong Ya, kalau bukan betul, di sendiri betul, kan? betul. Okay. Okey, adakah Puan Tuni ni selesa bekerja dalam kumpulan ataupun bersorangan? Saya ikut arahan. Ikut arahan. Bos saya lah. Okey. Sama ada bekerja dalam kumpulan ataupun bekerja secara dalam bentuk individu lah. Okay. Maksudnya kalau dalam kumpulan tu kerja tu lebih cepat dilaksanakan lah kan? Okey, okey. Okay, dalam kumpulan tu bertugas sekarang ni ada berapa orang kumpulan dalam kumpulan? 5 orang kumpulan 5 orang kumpulan. Okay. Adakah Puan Turni menganggap ataupun adakah Puan Turni akan lebih berprestasi lebih baik secara individu ke atau berkumpulan? Maksudnya kalau Puan Turni buat kerja ni dalam seorang-seorang ke ataupun ramai-ramai buat? Lagi baik. Kalau menurut saya, sebab sini ni kena ikut arahan. Kalau tak ikut arahan, tak boleh lah. Tak boleh. Okay. Jadi kalau macam biasa kita kerja sendiri, kalau ada apa-apa yang lebih penting kita buat kumpulan. Oh, kalau kita tugasan tu secara terdesak nak kena cepat, panggil kumpulan lah. Ya. Apapun mesti mengikut arahan yang atasan bagilah. Penyedia bagilah. Ya. Okey. Adakah Puan Tuni suka mengikut jadual? Ya. Ya, ikut jadual lah. Dan kenapa suka ikut jadual? Maksudnya kenapa kena ikut jadual? Ialah sebab penyedia saya sudah bagi macam tu, saya kena ikut. Betul. Maksudnya bau pergerakan kita lebih sistematik lah. Ya. Betul lah. Maksudnya bila kalau tak ada masalah, kita pun tahulah ini arahan daripada pegawai atasan kan. Okay. Jadi lebih sukalah ikut jadual. Ya. Okay, yang seterusnya, adakah suka peraturan? Okay, adakah suka peraturan? Maksudnya adakah suka ikut peraturan ataupun tak suka ikut peraturan? Suka ikut peraturan. Sebab saya ni cuma pekerja kecil. Betul. Jadi saya kena ikut penyedia saya lah, aturan penyedia saya. Okay, betul. Dia suruh sana ke mana ke, saya kena ikut lah. Betul. Maksudnya kalau apa-apa pun rujuk dengan atasan dulu lah. Penyedia dulu lah. Penyedia. Okay. Penyedia berapa orang? Dalam sini satu. Lepas tu dari bos syarikat satu. Syarikat satu.
Okey, apabila menghadapi masalah, siapakah Puan Tuni akan rujuk? Encik Azhar. Encik Azhar lah. Kenapa rujuk dengan Encik Azhar? Sebab yang jaga saya sini. Ya, maksudnya jaga kumpulan Puan Tuni adalah Encik Azhar. Ya, ya. Jadi apa-apa sebarang masalah mesti merujuk pada dia dulu lah sebelum ke peringkat seterusnya lah. Kalau Encik Azhar tak ada, dengan siapa akan merujuk? Kalau Encik Azhar tak ada, kita merujuk dengan EO lah sini. EO lah, maksudnya orang yang seterusnya lah. Ya. Okey, okey. Ya, boleh dulu. Adakah anda menghargai rutin atau hanya mengikut arus? Maksudnya adakah selalu buat kerja-kerja tu mengikut apa yang dirancang ataupun tak mau ikut yang benda-benda yang telah dirancang? Maksudnya saya rutin lah, saya ikut rutin lah. ikut rutin lah, maksudnya hari-hari buat ini terus macam ni. Lepas tu kalau ada arahan lain, misalnya kata mustahak lah, sana buat dulu, ada mesyuarat ke apa, itu kena buat. Maksudnya tengok pada tempat mana yang terdesak akan pergi dulu. Ya. Okey. Maksudnya apa-apa pekerjaan ni semua ikut arahan. Iyalah, ikut arahan. Okey. Daripada budaya anda, adakah anda mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada orang atasan anda? Ya. Ya. Kenapa? Sebab kalau budaya saya, kita harus menghargai orang yang lebih tinggi. Betul. Macam kita ni lebih muda, Betul. lebih menghargai orang yang lebih tua. Macam tu lah, sama lah macam kita ni orang kecil, kita kena menghargai Betul. orang yang tinggi lah. Maksudnya tinggi itu, maksudnya tinggi jawatan lah. Iyalah. Baru kita akan wujudkan rasa hormat lah. Ya. Okey. Adakah anda menjunjung kata-kata orang lain yang lebih tinggi kedudukannya daripada anda? Maksudnya adakah masih ingat kalau orang dulu ada jawatan, dia bercakap, maksudnya kita akan rasa ini lebih pangkat ni, kena ikut dia ni. Ya, betul. Betul lah. Maksudnya Azhar dengan orang lain, orang lain tu macam pengarah lebih tinggi akan ikut Azhar ke akan ikut pengarah? Tak macam ni. Penyindir saya Azhar, Okey. atasan pengarah. Tapi kalau saya pengarah tu kan lebih tinggi. Okey. Mestilah saya hormat dulu yang lebih tinggi. Okey, betul. Itu jawapan yang ni. Okey. Cuma kita nak tahu adakah sama, maksudnya lebih kurang saja lah kan. Iyalah. Seterusnya, adakah anda lebih suka bekerja di bawah superordinate? Faham maksud superordinate? Maksudnya bekerja di dalam pemantauan. Maksudnya Azhar tu sentiasa pantau, ataupun tak suka macam Azhar pantau-pantau, ataupun misalnya suka dah bagi arahan sendiri. Kalau saya suka, bolehlah pantau-pantau. Kalau tak macam tu, nanti kita ni suka-suka, kalau dipantau kan mana yang kurang elok, kan? Betul. Mana yang tak betul, dia boleh tegur kita. Jadi kita boleh memperbaikilah. Sekiranya ada teguran, terus bermaklum. Sekiranya ada teguran, boleh terus maklum. Jadi maksudnya berselesa lah bekerja dalam teman-teman. Okey, saya tanya, ini luar konteks sikit lah. Apakah peranan lelaki di dalam masyarakat Indonesia? Kalau kita maksudnya kalau di Indonesia tu, lelaki tu peranan lelaki ni sebagai apa? Contohnya macam lelaki tugasnya adalah bekerja ya. Ataupun lelaki tugasnya di rumah, perempuan yang bekerja. Ataupun macam mana? Kalau budaya Indonesia
kalau budaya saya. Saya budaya Indonesia. Kalau laki-laki tu memanglah bekerja untuk anak isteri lah. Betul. Tapi setelah bekerja pun dia kena bantu-bantu rumah lah. Bantu Bekerja sama lah sama isteri. Bekerja bersama. Dan mengambil tahu lah hal-hal rumah. Ya. Kalau di Indonesia memang macam tu Memang macam tu kan. Kalau peranan wanita, okey, tadi lelaki. Kalau peranan wanita ni dalam budaya Indonesia macam mana? Maksudnya rumah tangga lah. Tak kisah kalau rumah tangga. Maksudnya dalam budaya Indonesia ni, okey, lelaki ni dia akan buat kerja-kerja yang lasak kan. Okey, kalau perempuan ni dia lebih kepada macam duduk di rumah ataupun itu kerja. tergantung dari maksudnya pendapatan lah. Kalau suami tu kiranya pendapatan tak tinggi, isteri tu bantu. kerja lah. Okey. Maksudnya dua-dua bekerja lah saling iyalah. Kalau pekerjaan rumah tu suami pun bantulah. Tapi memang biasa tengok kalau kata macam kerja-kerja kontraktor pun kadang-kadang perempuan pun dah bekerja sekali sama-sama lelaki. Iyalah, sama-sama. Sebab anak. Sebab anak ada banyak, misal katalah anak ada banyak. Cuma pendapatan suami kadang kontraktor hujan ke, tak ada barang ke, sudah tak kerja kan. Jadi tak mencukupi lah macam tu. Jadi isteri pun tolonglah. Sama-sama bekerja lah. Maksudnya perempuan dengan lelaki ni dia sama-sama banyak je. Iyalah, sama-sama banyak. Dia sama-sama bekerja sama. Bekerja sama. Kalau budaya saya lah. Budaya Indonesia lah. Dia maksudnya budaya tu masih sampai sekarang tak, ataupun sekarang ni macam kurang lah ataupun sama saja. Kalau tempat saya sama, masih sama. Maksudnya perempuan dan lelaki ni bekerja ni kan. Ini apa yang saya nampak. Tapi kebanyakan tu kalau perempuan tu kerja yang tak berat sangat. Tak berat sangat je lah. Baju-baju simen macam tu kan. Kalau macam saya ni cuma kerja pembersihan saja, macam tak ada kontraktor lah. Kalau kata pembersihan pun lelaki pun macam kalau datang pun mungkin kerja-kerja berat sikit lah, luar punya perusahaan lah. Maksudnya lelaki dengan perempuan tu sama dia punya ni. Tapi itu pun kehendak yang perempuan lah, merasa kasihan kan sama suami. Maksudnya perempuan ni ikut kehendak. Maksudnya kalau ada keperluan dia nak bantu, dia bantulah. Iyalah macam tu. Suami tak paksa pun. Tak paksa kita pun yang nak bantu dia macam tu. Ingin membantu pendapatan keluarga lah. Iyalah. Tapi di sana memang macam tu lah, saya tengok perempuan pun kadang-kadang kuat dia punya. Sama. Macam dekat, kalau kat kampung kan kita macam petani, sawah ke ada ladang sawah, semua ikut. Macam laki, perempuan. Tapi kalau kita dua orang pergi, anak-anak macam mana? Kadang anak mak yang jaga. Kita sama suami bekerja. Betul. Maksudnya memang tugas ni bukan hanya terletak di lelaki ataupun perempuan, tapi dua-dua kena bekerja saling bekerja sama. Kita saling tolong-menolong. Maksudnya pada tempoh tu anak akan dijaga oleh ni lah, siapa tahu adik ke apa ni. Okey. Tapi kalau yang dekat bandar-bandar mungkinlah ada yang pangkat tinggi ke apa, pendapatan lebih tu mungkin yang isteri tu duduk rumah ke jaga anak yang betul lah. Maksudnya dia berbeza di kawasan bandar dengan luar bandar lah. Macam Puan Tuni dia luar bandar lah. Jadi kena desa. Maksudnya kena agak lebih sikit lah dia punya tugasan tu kan. Berbanding yang bandar ni. Bandar kalau ada banyak duit lah kan. Okey. Berpendidikan tinggi. Betul. Maksudnya kalau kata saya tanya di kampung, di daerah Sampang, Jawa Timur ni memang dah macam tu. Memang perempuan lelaki ni adalah sama saja kan. Sama saja. Tapi tiada pasangan boleh lelaki. Tak ada. Perempuan yang ingin membantu lah. Membantu. Kasihan suami kan. Betul lah.
beban dia. Nak kurangkan beban, Ah. betul. Betul. Beban keluarga. Apa lagi Hafiz? Ada lagi. Apakah yang paling apakah yang paling menghormati dan tidak hormat dalam budaya? Okey, apakah yang benda yang kalau di Indonesia ni apa yang orang kata budaya ni hormat, budaya ni ini tak hormat ni macam ni. Okey, apa yang tak sesuai dan tak sesuai di Indonesia? Maksudnya kalau kita bercakap tu kena ada adab, macam tu. Itu hormat. Tak boleh tinggi suara. Okay, kalau di Indonesia macam mana? Sama lah. Kita kena tunduk lah macam tu. Bukanlah tunduk ini, tapi sopan lah. Okey. Salah tunduk lah. Ya. Tunduk tanah hormat lah. Ya. Kita jumpa orang panggil salam, kita kena tunduk lah, menghormati lah. Kalau budaya kita lah. Tapi yang kalau paling menghormati maksudnya jumpa tegur lah, itu hormat lah. Bagi salam lah. Bagi salam. Apakah yang anda katakan salah tanggapan umum yang selalu maksudnya apakah salah tanggapan ni kan? Maksudnya orang yang menganggap Indonesia macam ni, tapi itu salah sebenarnya. Ada tak apa perkara yang bila orang cakap macam mana saya maksudkan? Maksudnya salah tanggapan. Orang Malaysia anggap Indonesia macam ni. Padahal itu salah sebenarnya. Apa perkara yang sering berlaku? Ada tak benda-benda macam tu? Tak ada. Sebab sama je. Macam Sama je kan. Salah tanggapan umum yang selalu ada orang tentang budaya anda. Ada tak? Tak ada. Kalau orang cakap macam orang cakap orang Indonesia tak suka. Contoh, orang Malaysia tak suka masuk rumah orang tanpa bagi salam, contoh kan. Tapi sebenarnya di sana saya tak ada masalah pun. Kalau orang masuk rumah orang mestilah kita panggil salam dulu, kan? Minta izin dulu, baru kita bolehlah masuk rumah orang. Huraikan budaya persekitaran kerja yang anda paling gembira. Maksudnya dalam bekerja ni macam mana yang nak wujudkan perasaan gembira? Maksudnya macam mana yang nak mengatakan kalau huraikan budaya atau persekitaran kerja yang anda paling gembira. Apa yang membuatkan sambil sekarang sama gembira sangat. Kalau saya lah, kalau saya tu kawan semua okey sama kita. Itu saya rasa gembira lah, meskipun kerja macam banyak, tapi semua kawan tu selesa semua, itu gembira lah macam tu. Maksudnya kalau kata kawan-kawan semua suka bersembang, memang diwujudkan perasaan gembira. Pernahkah yang tak gembira? Tak ada. Setakat ni 15 tahun di Malaysia, seronok saja. Seronok. Yelah, kita ni datang sini cari rezeki. Betul. Lagipun cari saudara lah macam tu. Tak kira bangsa ke, tak kira agama, semua saudara. Tapi buat di Malaysia pun banyak. Kan? Jadi macam tak ada masalah pun. Ya, betul. Makanan sama. Kan? Jadi sebenarnya tak ada masalah lah. Lepas tu bekerja pula dengan orang-orang yang lebih kurang sama saja. Sebab dalam kumpulan ada ni kan. Ada Indonesia, ada Malaysia kan. Tapi kalau saya tu kira sama lah. Sama lah kan. Maksudnya seronok ni sebab kumpulan-kumpulan lain pun kompak, semua kompak. Apa kompak? Kompak, tahu kompak? Maksudnya tak ada yang gaduh-gaduh. Okey, tak ada. Okey, faham. Tak ada yang gaduh-gaduh. Orang saya kata kompak. Ada yang gaduh-gaduh. Itulah itu yang membuatkan kita seronok bekerja kan. Adakah anda suka bersaing dalam persekitaran kerja? Maksudnya adakah suka bersaing ni, adakah macam yang suka tunjuk misalnya ada 5 orang sekarang suka bersaing dengan dia. Dia buat lama. Tak ada. Tak ada.
Dalam Saya bekerja tak bekerja ada? sama. Bekerja sama. Bekerja sama, Iya, ya. tak ada Oh. saing kena tunjuk inilah. Ah. Tak ada kalau saya. Oh, tak ada. Bekerja macam tu okey je. Iyalah macam tu. Nak buat apa yang nak tunjukkan di sini tu Buat kan? apa lah. Betul, betul. Nanti kalau kita tunjuk-tunjuk, Hmm. lagipun kalau kawan tahu kan jadi gaduh lah. nanti Oh, kan. maksudnya jaga hati perasaan dia Iyalah, orang juga lah. betul, Oh, betul. okey. Maksudnya tak ada persaingan lah. Tak ada persaingan. Kerana ianya akan wujud perselisihan. Iyalah. Okey, bagi dua ini. Okey, adakah anda lebih suka perbualan langsung atau komunikasi bukan lisan? Maksud dia, adakah suka bercakap? Maksud dia macam kita tengah sekarang ni bercakap kan? Bercakap berkomunikasi secara dua arah ataupun lebih suka macam dengan SMS atau WhatsApp? Kalau kita tak sibuk sangat, Ha. lebih baik berkumpul lah macam tu. Kalau ada apa-apa kan, Ha. ada apa-apa nak kerja ke, nak kerja sama ke, nak apa, lebih baik jumpa sama orangnya. Oh, semua maksudnya bersemuka lah. Iyalah. Kalau tak sibuk lebih baik bersemuka lah. Iyalah. Tapi kalau macam SSM WhatsApp ni adalah Kalau kita tak habis kerja lagi, sibuk lah. Oh. Jadi WhatsApp. WhatsApp lah, voice call ke apa kan? Iyalah. Homogeneous community. Homogeneous community. Okey, adakah anda lebih selesa menggunakan gerak isyarat ataupun perkataan dalam menyampaikan mesej? Maksudnya, adakah suka menggunakan gerak isyarat? Maksudnya menggunakan isyarat-isyarat ataupun tak suka menggunakan isyarat atau semasa dalam menyampaikan pesanan? Faham tak? Menyampaikan pesanan. Adakah anda lebih selesa menggunakan gerak isyarat atau perkataan dalam menyampaikan mesej? Perkataan. Maksudnya menyampaikan perkataan Ya. lah. Okey. Dah habis ya? Sudah nak pakai kelas. Ini nak ambil anak lagi. Oh, okey, Pak Sukara. Okey, dah sekejap. Okey, itu saya dah ikut. Okey. Okey. Jadi di situ sajalah perbualan kita, sesi temu bual kita pada hari ini. Sebab menangkan Puan Tuni pun nak ambil anak. Jadi kita dah luangkan masa hampir, saya ingat dalam 40 minit dah kan? Ya. 40 minit. Jadi semoga apa yang diberikan oleh Puan Tuni itu kita dapatlah kesimpulan. Maksudnya perbezaan di antara warga Indonesia dengan warga negara Malaysia ni lebih kurang sama saja. Betul tak? Ya. Jadi apa-apa pun daripada perkongsian ni kita nampak Puan Tuni ni dia lebih selesa bekerja dalam orang yang ramai. Maksud dia bekerjasama dengan satu pihak yang lain. Satu lagi bekerjasama dalam membuat satu tugasan . Jadi itu akan mewujudkan satu persekitaran yang baik lah . Okey. Jadi kita jumpa lagi pada minggu seterusnya lah kalau kita ada peluang lagi. Okey, terima kasih Puan Tuni ya. Sama-sama. Okey, itu ambil minum. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Okey. Baik.